Kementerian Kesihatan Malaysia memang amat menggalakkanlah amalan penyusuan susu ibu, sebabnya susu ibu merupakan diet yang terbaik untuk bayi yang baru dilahirkan, dan ia mengandungi nutrisi yang lengkap dan merupakan antibodi semula jadi untuk bayi. Jadi sebabkan itu, KKM telah menetapkan polisi penyusuan susu ibu Malaysia dengan menyarankan ibu menyusukan bayi mereka sejak lahir sehingga usia 6 bulan dan meneruskannya sehingga anak berumur 2 tahun. Walau bagaimanapun, memang ada kalanya ibu yang menyusukan bayi ni perlu mengambil ubat tertentu lah untuk masalah kesihatan yang mereka alami. And memang sangat-sangat common. Saya dapat soalan juga, boleh ke saya tengah menyusukan anak, boleh ke saya berikan ubat ni? Okey, ramai ibu yang menyusukan bayi memang tak pasti sama ada ubat tu sesuai atau tak untuk mereka yang sedang menyusukan bayi. Jadi semua ini memang bergantung kepada jenis ubat yang diambil. Secara generalnya, kebanyakan ubat adalah selamat untuk digunakan oleh ibu. Ibu boleh terus menyusukan anak walaupun sedang mengambil ubat. Cuma ada beberapa jenis ubat sahaja yang langsung tidak boleh diambil semasa menyusukan bayi. Contoh ubat-ubat tersebut adalah seperti ubat cytotoksik, ubat radioaktif, dadah rekreasi dan juga ubat yang boleh menghentikan penghasilan susu ibu. Okey, itu saja. Okey, maknanya boleh, tak ada masalah. Jadi kalau ibu yang mengandung ni ataupun kita nak lebih tahu lagi, adakah ubat-ubatan yang diambil oleh ibu ni akan masuk ataupun memasuki susu ibu? Selalu kan kita fikir macam aku makan ubat ni kan nanti masuk susu, efek anak pula. Macam mana tu, Puan? Okey. Secara amnya, keselamatan ubat yang diambil memang bergantung kepada jenis ubat dan juga penyakit ibu serta umur bayi yang disusukan oleh ibu. Kebiasaannya doktor akan bagi ubat dengan dos yang rendah dan pada tempoh yang singkat untuk meminimumkan kesan sampingan terhadap bayi. Jadi walau bagaimanapun, pemantauan memang mesti perlu dilakukan terhadap bayi yang menyusu sekiranya ibu mengambil sesetengah jenis ubat-ubatan. Hal ini bagi memastikan kesan sampingan atau kesan yang tidak diingini dapat dicegah. Contohnya macam kalau kesan sampingan mungkin berlaku kepada baby apabila ibu mengambil sesetengah ubat jenis psikiatrik ataupun ubat anti-epilepsi lah, ubat sawan. Jadi kesan sampingan ni akan menyebabkan bayi kelihatan letih ataupun mengantuk. Jadi bagi kebanyakan ubat untuk penyakit ringan seperti demam, ubat tahan sakit, ubat batuk ataupun sesetengah antibiotik, kebanyakannya adalah selamat untuk diambil oleh ibu yang menyusu. Tapi kita masih lagi perlu memantaulah bayi kita semasa kita makan ubat tu. Okey, maknanya ada kesan, cuma kesan tu rendah ataupun tidak. Paling penting kena dapat nasihat doktor lah. Jangan pandai pergi farmasi beli ubat. Itu paling-paling berbahaya lah. Adakah ubat-ubat batuk dan juga sesama ni selamat diambil semasa penyusuan? Sebab ada ibu ni dia dah batuk teruk, dia sanggup tak ambil ubat. Dia takut macam itulah kesan-kesannya. Okey, yang ini memang paling banyak lah dapat soalan macam ini. Sebabnya ubat batuk dan sesama sebenarnya boleh digunakan semasa penyusuan, tetapi perlu diambil perhatian terhadap jenis ubat yang diambil serta kesan kepada ibu dan anak yang menyusu. Okey, antara ubat yang digunakan untuk sesama adalah antihistamin. Okey, sebabnya ubat antihistamin ni boleh menyebabkan kesan mengantuk dekat orang dewasa. So kalau macam dekat orang besar pun dah mengantuk, pula baby lagilah mengantuk kan. Jadi sebabkan tu ubat antihistamin yang tidak menyebabkan mengantuk merupakan pilihan yang pertamalah untuk ibu yang menyusukan. Contohnya seperti ubat loratadine ataupun cetirizine. Sebabnya kadar resapan antihistamin jenis ni ke dalam susu adalah sedikit dan tidak akan menyebabkan mengantuk kepada bayi lah. Manakala ubat antihistamin jenis sedatif macam ubat Piriton biasa orang panggil masih lagi boleh digunakan tapi dalam jangka masa yang pendek sahaja. Sebabnya penggunaan antihistamin yang ada kesan sedatif ni memang tak sesuai sangat untuk digunakan dalam jangka masa yang lama. Sebabnya boleh menyebabkan bayi akan sentiasa tidur. Jadi bila dia asyik tidur nanti dia tak dapat susu lah. Bila dia tak dapat susu nanti dia pembesaran dia akan terbantut. Ya betul. Jadi biasanya kalau untuk ibu-ibu yang nak ambil antihistamin yang jenis sedatif ni memang kita sarankan untuk ambil dalam jangka masa yang pendek sahajalah. And lagi satu, kalau penggunaan Piriton, ubat antihistamin yang sedatif ni dalam jangka masa yang lama, dia boleh menyebabkan penurunan penghasilan susu ibu. Boleh kering susu. Boleh kering susu. Itulah. Jadi sebab tu kalau untuk yang ibu-ibu yang menyusu, kalau risau sangat, janganlah tak makan ubat langsung. Boleh juga kita buat
ubat alternatif sepertinya pakai vapor rub ke menthol inhalation ke macam tu. Itu yang jenis sapu lah. Jenis sapu. Okey, maknanya jangan risau keterlaluan, takut nanti kita yang efek mudarat dan sebagainya. Ada tak contoh ubat-ubatan yang ibu-ibu ni tak boleh ambil ketika susukan bayi, dan bagaimana pula dengan contoh ubat-ubatan yang boleh diambil dan diteruskan oleh ibu yang menyusu badan? Okey, penyusuan perlu dihentikan buat sementara waktu bagi ibu yang mengambil ubat untuk rawatan kanser ataupun kemoterapi dan bahan radioaktif dalam ubat radiofarmaceutical. Penyusuan boleh disambung semula selepas satu tempoh yang selamat apabila ubat tersebut tidak lagi diambil. Dan terdapat juga beberapa jenis ubat-ubatan yang diambil. Jika diambil, aktiviti penyusuan masih lagi boleh diteruskan, tapi pemantauan terhadap bayi perlu dilakukanlah. Contohnya jika ibu perlu mengambil ubat seperti antibiotik seperti chloramphenicol, tetracycline, dan ada juga ubat yang boleh merencat atau mengurangkan penghasilan susu ibu seperti ubat hormon estrogen, ubat diuretik thiazide dan terapi gantian nikotin. Jadi penggunaan ubat alternatif adalah digalakkan. Herba ni selamat untuk ibu-ibu yang menyusu, atau patutkah mereka berunding dengan profesional penjagaan kesihatan sebelum mengambilnya semasa menyusu? Okey, secara amnya sebarang suplemen herba ataupun ubat-ubat tanpa kaunter ni perlu dielakkan oleh ibu yang menyusu. Sebab apa? Memang kurang data saintifik dan maklumat berkaitan dengan suplemen herba ini. Jadi tiada data yang boleh menyokong bahawa suplemen herba ni selamat atau tak untuk digunakan oleh ibu menyusu, dan kita tak pasti sama ada kandungan herba-herba suplemen ni akan masuk atau tak dekat dalam susu ibu. Jadi ada juga sesetengah ubatan herba yang mengandungi kesan hormon yang boleh mempengaruhi penghasilan susu. Jadi kita sarankan untuk ibu-ibu yang menyusu untuk elakkan ambil sebarang herba-herba suplemen yang tak penting. Bermakna katanya kalau kita ambil jamu ni okey, nak bagi badan kembali solid. Boleh ke kita ambil jamu? Dia sama dengan suplemen jugalah. Itu suplemen herba kan? Herba. Jadi sebabkan dia tak ada data saintifik, data keselamatan tu. Jadi kita tak berani untuk kata boleh. Betul. Maknanya ubat-ubatan ni kena ada kelulusan daripada Kementerian Kesihatan. Itu paling penting. Okey, berapa lama ibu yang menyusu ni perlu menunggu selepas mengambil ubat sebelum menyusukan bayi mereka? Sikit tadi kan dah dikongsikan. Adakah tempoh menunggu ini berbeza-beza bergantung kepada jenis ubat? Okey, betul. Tempoh menunggu memang berbeza-beza bergantung pada jenis ubat, sebabnya setiap ubat tu ada separuh hayat ataupun dalam istilah yang kami selalu guna half-life yang berbeza-beza. Contohnya ada ubat yang perlu diambil sekali sehari saja, ada ubat yang perlu diambil 3 kali sehari. Betul. Jadi yang itu tempoh kandungan ubat tu akan berada dekat dalam susu ibu tu bergantung kepada separuh hayat ubat tersebut. Jadi kalau untuk ubat yang macam saya cakap tadi lah, kalau ubat yang makan sekali sehari boleh ambil right after kita bagi susu sebelum baby tu tidur waktu malam. Kalau ubat tu ke multiple dose macam 3 kali sehari, kita boleh ambil ubat selepas kita bagi susu dekat anak, ataupun kita perah susu siap-siap and then baru makan ubat tu. Okey, itu paling penting, pengetahuan dan juga informasi supaya tidak bagi kesan yang buruk kepada anak. Ada tak terdapat sebarang rawatan alternatif ataupun remedi semula jadi yang boleh dipertimbangkan oleh ibu yang menyusukan untuk penyakit biasa, untuk kita elakkan potensi risiko yang berkaitan dengan penggunaan ubat semasa menyusu? Okey, kita boleh cadangkan kepada ibu menyusu untuk menggunakan terapi topikal sekiranya berkaitan lah. Contohnya macam kalau dia batuk atau sesama, boleh guna vapor rub macam saya cakap tadi, ataupun kalau dia ada gatal-gatal kulit ke, kita boleh cadang untuk ambil calamine cream yang untuk melegakan kegatalan, ataupun boleh juga kalau contoh macam kita gunakan natural remedies lah, seperti kalau demam tu kita nasihatkan ibu untuk dapatkan rehat yang secukupnya, minum air banyak-banyak, makan makanan yang berkhasiat. Dari segi itulah, maksudnya luaran. Luarannya secara semula jadi. Okey.